سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وحيث قال الله سبحانه وتعالى في محكمات تنزيه بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mudah-mudahan majlis kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah berada pada pertengahan tahun, pada pertengahan bulan Muharram tuan-tuan. Hari ini 15 Muharram. Pejam celik masya-Allah tuan-tuan, kita sudah sampai kepada tahun 1444 Hijriah. Bermakna bertambah usia kita, bertambah tahun, bertambah usia kita. Ya mungkin kalau usia saya muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada usia masih saya adalah 47 tahun. Saya lahir pada 8675 tuan-tuan, bermakna tahun ini 47 tahun. Tetapi kalau merujuk kepada bulan Islam, tambah lagi 2 tahun tuan-tuan. Bermakna usia saya dah sampai 49 tahun. Bertambah usia kita tuan-tuan, tahun depan 49, 50, tahun depan 51, Masya Allah tuan-tuan. Sebenarnya bertambah tahun itu sebenarnya berkurang tahun kita. Sebab apa? Lebih dekat kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tak tahu berapa usia yang Allah berikan kepada kita. Kalau mungkin usia saya kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya menjangkau sampai 50 tahun tuan-tuan, bermakna tinggal lagi 2 tahun atau 3 tahun saja kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermakna apa muslimin dan muslimat rahimakumullah? Kita perlu membuat suatu persiapan, persediaan sebelum bertemu dengannya. Jadi mudah-mudahan pada pagi ini kita duduk dalam rumah majlis ilmu, kita duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahhalallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya ke syurga. Matlamat perjalanan hidup kita tuan-tuan, yang kita lafazkan dalam doa kita pada setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, di dunia kami baik. Wa fil akhirati hasanah, dan di hari akhirat kita baik. Wa qina, dan jauhkan kami ya Allah daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang kita lakukan selama hidupnya kita ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dihimpunkan bersama dengan mereka-mereka yang tersayang, tercinta, bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan duduk-duduknya kita dalam majlis ilmu ini dinaungi para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, disebut innal ladzina qalu rabbuna Allah, mereka menyatakan bahawa Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, summastaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, nescaya akan turun pada mereka malaikat Allah Subhanahu wa taala, akan menyatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kau takut dan jangan kau berduka cita, wa absyiru, dan berilah berita gembira bil jannatin lati kuntum tu'adun, dengan janji syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan duduk-duduknya kita untuk menunggu waktu solat tuan-tuan. Kalau mampu tunggu subuh ni sampai zuhur ni sampai asar ni sampai maghrib sampai isyak, tak boleh ustaz, ada pandangan, no problem. Jadi kalau kita dapat menunggu sekira-kira sampai waktu isyraq atau waktu duha, masya-Allah, solatlah di sini dan tidak menjadi masalah untuk solat di rumah. Jadi mudah-mudahan majlis kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, atas surau Darul Iqrah, tuan-tuan guru, alim ulama, muslimin, muslimat rahimakumullah. Maaf dipinta kelewatan menjelma tuan-tuan. Wallahu taala alam. Wa makaru wa makarallah wa khairul makirin. Jadi insya-Allah pada pagi ini mudah-mudahan dengan kita dapat solat subuh berjemaah, insya-Allah tuan-tuan, mereka yang dapat solat subuh berjemaah seumpama solat sepanjang malam tuan-tuan. Dan siapa yang selepas saja subuh, dalam hadis Nabi SAW membaca habis hanya berdoa bersama dengan imam, baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Dalam kitab ni tuan-tuan, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Kalimah ini tuan-tuan, bila mana kita lafazkan, masya-Allah, sebanyak mana jumlah makhluk Allah di bumi dan sebanyak mana jumlah makhluk Allah di langit tuan-tuan, sebanyak bilangan itu, mudah-mudahan kita bakal mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyebut dalam amalan yang kita disebut, amalan-amalan ini mudah-mudahan kita melihat di jari ini, masya-Allah. Lihat di jari kita ini, betul semua di jari tuan-tuan menyebutkan, dan kita berazam. Kalau berazamnya kita pada tahun 1444 Hijrah, dan maknanya apa? Kita lihat di jari ini, mudah-mudahan ya Allah ya Arhamar Rahimin, mudah-mudahan aku dapat solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, mudah-mudahan aku dapat solat subuh di awal waktunya, mudah-mudahan aku dapat solat zuhur di awal waktunya. Ya Allah ya Rahman, zuhur, asar, maghrib dan isya di awal waktunya. Dan berazam lagi muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan subuh berjemaah, zuhur berjemaah, asar berjemaah, maghrib berjemaah dan isya berjemaah. Kita rasa rugi tuan-tuan kalau subuh kita solat sendirian tuan-tuan. Kalau solat seorang, masya-Allah, siapa yang solat seorang, ganjarannya seorang tuan-tuan, pahalanya seorang. Tetapi kalau solat berjemaah, masya-Allah tuan-tuan, dia dapat pahala berjemaah 27 ganjaran pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apatah lagi kalau di rumah dia berwuduk, berjalan ke masjid, berjalan ke surau, dalam dan sebelum solat subuh lagi dia buat solat 2 rakaat, solat isyraq. Dan pastinya amalan-amalan ini adalah amalan-amalan yang bakal disebut dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan berilah berita dalam surah Al-Baqarah, makhluk yang pertama pada ayat yang terakhir, wa basyiril ladzina amanu, dan berilah berita gembira, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, dan berilah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Saya sebut semalam dalam tazkirah Jumaat, masya-Allah tuan-tuan, kalaulah kita ditakdirkan menjadi umat Nabi Nuh alaihi salam, masya-Allah tuan-tuan, kita pun tak tahu di manakah nasibnya kita ketika ini. Wallahu taala alam. Nabi Nuh AS berdakwah siang dan malam 950 tahun, disebut diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Yang hanya beriman, yang naik dalam bahtera Nabi Nuh AS hanya 80 lebih kurang, masya Allah tuan-tuan. Kalau kita ditakdirkan menjadi umat Nabi Musa AS, kita pun tak tahu di manakah nasibnya kita. Wallahu taala alam. Dan kita bersyukur menjadi umat baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan kita berada dalam rahmat dan kasih sayangnya, mendapatkan jalan pahala yang besar sebagai umat baginda Nabi SAW, dan bahkan mendapat syafaat Nabi SAW. Banyakkanlah berselawat kepada baginda Nabi SAW, dan wajib pada setiap hari kita minta pada Allah Subhanahu wa taala 17 kali tuan-tuan. Pada setiap hari wajib kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan, tinggalkan ayat itu tak sah solat kita tuan-tuan. Bermakna pada setiap hari subuh 2 kali kita minta, ya Allah ya Allah ya Tuhan kami, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Esok minta lagi, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus di akhir zaman ini. Masya Allah tuan-tuan, yang baru ni wairun, masya Allah, kita pun tak tahulah bila mana dunia wairun ni. Kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
yang dalam kes yang dipukul, yang kes yang ajaran sesat, Masya Allah berjubah dia punya gurunya, tetapi bila mendapatnya dalam dewan yang begitu ramai, Masya Allah tuan-tuan, mendapat sijil pengiktirafan, boleh pegang lagi isi-isi orang. Itu kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sentiasa berada dalam jalan yang lurus, jalan untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita sudah berada pada bulan Muharram, masya-Allah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala doa yang kita pinta, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kami kesihatan. Kesihatan ini benda yang paling penting tuan-tuan. Kalau tak sihat, Masya Allah, kita tak dapat nak buat apa-apa. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sihatnya kita ini mudah untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita datang pada pagi ini tidak lain tidak bukan kerana sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang pada hari ini sebab kita sayang dan cintakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan kita bakal mendapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan kita untuk mencari ilmu. Wa tazawwadu dan berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan bekalan yang besar adalah yang utama adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan kitab adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum. Wa qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini. Mudah-mudahan mendapat manfaat dengan ilmunya fi daraini, maknanya di dunia dan di akhirat, bi ulumi, Allahumma amin. Jadi insya-Allah kita akan masuk pada surat yang ke-11, pada perkara yang dinyatakan adab-adab sebelum menjadi imam. Adab-adab yang dinyatakan adab-adab sembahyang ni, mana adab yang pertama, adab yang terdahulu daripada sembahyang berjemaah. Kita sudah berada pada adab yang ke-9, maknanya terdahulu sebelum sembahyang berjemaah. Pada perkara yang ke-9, bahawa jangan imam itu takbiratul ihram. Maknanya bahawa jangan imam itu takbiratul ihram, melainkan setelah ia meratakan ia akan segala saf. Maknanya bahawa jangan imam itu takbiratul ihram, melainkan setelah ia meratakan ia akan segala saf. Maknanya imam akan pusing ke belakang dulu, mana lihat di sana dan di kanan dan kiri, dan menjadi tuntutan kita juga bila mana imam berada di tengah ini, maknanya makmum yang masuk di belakang sana, Masya Allah, kalau saf pertama dah penuh, saf kedua dah penuh, masuk saf ketiga bukan di start daripada ujung sana. Kadang-kadang dia nak memudahkan, ustaz nanti senang, nanti jemaah lain datang beratur macam tu. Tak ada. Dalam solat berjemaah ni, lihat di mana kedudukan imam. Dia bukan tengok, dia kata dia dah saf pertama penuh, saf kedua penuh, dia masuk pada saf ketiga dan terus ke ujung sana tu. Dia kata nanti senang sangat nak masuk, tinggal susun di situ. Itu lain. Itu kalau nak beratur, nak pergi kat kantin, okey tuan-tuan. Tapi dalam bab solat berjemaah ini, lihat di mana kedudukan imam. Kalau saf pertama dah penuh, saf kedua dah penuh, bermakna dia masuk. Kalau dia seorang tuan-tuan, jadi lihat kedudukan imam, dia akan berada di situ, berada di tengah, di bahagian imam. Kemudian masuk lagi orang yang kedua, di mana nak ambil? Dia akan ambil pada sebelah kanan jemaah tadi. Masuk orang ketiga pula, dia akan masuk pada kiri. Jadi dia seimbang macam tu. Dia bukan ambil ujung sana straight sampai sini, tak ada. Maknanya dalam saf berjemaah ini, bahawa jangan imam itu takbiratul ihram, melainkan setelah ia meratakan akan segala saf, dan itu maka sunnah ia berpaling ke kanan dan ke kiri. Tapi bila mana imam pusing ke belakang tu, janganlah terlalu garang sangat. Kadang terlalu garang sangat, Masya Allah, kadang sampai satu tahap bukan imam saja, makmum pun kadang dah nampak dah ada budak situ tuan-tuan, janganlah ditolak ke belakang. Jangan kau budak belakang, sampai tahap macam tu. Kesian tuan-tuan. Dalam bab-bab ini kita melihat kalau dah memang dah start sembahyang, kita tak perlu tarik tuan-tuan. Cuma kita melihat dalam situasi, dalam adab istawu sufufakum ini yang pernah disebut, Masya Allah, sekarang ni kita solat menggunakan apa? Menggunakan sejadah sendiri, betul. Bila sejadah sendiri ni, itu yang disebut banyak kali luruskan saf, rapatkan saf, bukan rapatkan sejadah tuan-tuan. Bila rapatkan sejadah ni tuan-tuan, dia memang rapat sejadah, betul. Sejadah akan rapat, tetapi saf tak akan rapat tuan-tuan. Sebab sejadah kita masing-masingnya ada saiz yang berbeza. Bermakna kalau duduk situ, dia ada ruang lagi situ. Dan sebenarnya kita dah boleh dah tuan-tuan, antara
antara sejadah ni, kalau mungkin dia boleh antara contoh ni sejadah lah contoh. Maknanya kalau dia berada kat sini, dia kat sini tuan-tuan. Masa sejadah yang kedua kat sini, bermakna orang sini, bermakna ruang dia masih ruang besar lagi. Apa salah kiranya yang sejadah ni, yang orang yang kedua ni pula dia tindih sejadah yang kedua ni, boleh juga tuan-tuan. Tetapi kadang orang tu nak balik cepat, mungkin dia susah nak balik tuan-tuan. Dia kena tunggu orang sebelah tu mungkin kadang-kadang ada sejadah dia lipat pula, dia lipat dua, kecilkan. Dan biasanya juga bawa saya suka bawa yang lidah apa ni, lidah tu maknanya kita lipat lagi kecil, ataupun sejadah kecil, itu ada masalah. Maknanya maknanya meratakan ia akan segala soh itu, maka sunnah ia berpaling ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Maknanya minta lihat pada jemaah yang berada di belakang dan mengata ia istau lis-salati rahimakumullah. Artinya samakanlah olehmu akan soh kamu kerana sembahyang, mudah-mudahan memberi rahmat akanmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, masya-Allah, kita dalam situasi masya-Allah sebelum ni 2 tahun kita diuji dengan apa tuan-tuan? Dengan ujian Covid, masya-Allah, sampai satu tahap kita solat kita pun soh yang jauh sangat tuan-tuan. Tetapi dalam situasi sekarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang diturunkan, apa yang diuji oleh kita ketika ini merupakan mendatangkan kebaikan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat dalam surah Al-An'am, alam yarakam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtiha al-anhar fa ahlaknahum, maka kami binasakan mereka. Masya-Allah, dalam ayat ini menyebut fa ahlaknahum, kami binasakan mereka bizunubihim, dengan dosa-dosa mereka, wa ansya'na, dan kami bangkitkan selepas itu, wa ansya'na min ba'dihim qarnan akharin. Bagaimana kita melihat dihancurkan, dimusnahkan umat Nabi Nuh AS yang hanya tinggal berapa orang saja tuan-tuan. Kita pun tak tahulah pada zaman umat Nabi Nuh, pada zaman Nabi Nuh tu ada berapa ratus ribu, ada berapa juta manusia masa ketika itu, Allah Ta'ala alam. Tetapi yang dirakamkan yang hanya beriman hanya sedikit. Dan disebut juga, kita pun tak tahu apakah nasib mereka itu. Cuma dirakamkan juga dalam Al-Quranul Karim, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah. Jika kamu tak mampu dan selama-lamanya kamu tak mampu mendatangkan ayat Allah Subhanahu wa taala, fattaqun nar, dan takutlah api neraka Allah Subhanahu wa taala, yang mana api neraka Allah Subhanahu wa taala waquduha an-nas, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Dahlah masuk neraka jadi pula bahan api, bahan membakarnya, kita pun na'udzubillah min zalik. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ditinggalkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah di dunia kami baik, wa fil akhirati hasanah, di hari akhirat kami baik, wa qina azabannar, dan jauhkan kami daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyakkan membaca sebagaimana yang saya pernah ceritakan, kalau mungkin kat sini tuan-tuan, pada hari Jumaat saya mendengar satu tazkirah Jumaat di sesi 19 Shah Alam. Saya sampai solat Jumaat di situ. Awal sedikit adalah awal sangat, dalam 5 minit 10 minit sebelum solat Jumaat, mendengar tazkirah daripada pentera tersebut. Dia kata banyakkan membaca Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu satu. Dan yang kedua, banyakkan membaca Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya dapat amalan tu tuan-tuan hari Jumaat tu, petang tu, saya nak pergi masjid Kota Damansara, bergerak daripada Kancung nak sampai sana dekat sejam lebih tuan-tuan pada hari Jumaat. Biasalah hari bekerja lagi, saya balik pejabat dalam pukul 5, kemudian saya ajak anak isteri saya, ajak Hasanin pukul 6 nak gerak tuan-tuan.
wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Daripada asal nak pukul 6 bergerak jadi 6.50 baru gerak tuan-tuan. Saya cadang nak gerak pukul 6 tu, saya sampai dekat Masjid Kota Damansara, masjid yang dibuat pengajian bersama dengan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Maliki Al-Nadawi Al-Banjari tuan-tuan. Di Masjid Kota Damansara, dan situ tinggal juga Ustaz Muhadidul, mana di sana. Saya cadang pukul 6, pukul 7 saya sampai. Tapi bila saya gerak pukul 6.50 tuan-tuan, Masya Allah, dalam perjalanan tu tak apalah, lewat sikit pun tak apa. Bila saya sampai kat masjid saya nanti, insya Allah ramai jemaah dah balik. Mungkinlah lepas sembahyang Jumaat, sembahyang Maghrib itu maknanya ada parking. Saya baca daripada sini. Baca tu tak semestinya dengar tuan-tuan. Baca tu kita baca dalam hati. Tuan-tuan, siapa yang nak maha mendengar? Allah yang maha mendengar. Saya baca je dalam hati daripada perjalanan sampai ke Masjid Kota Damansara tu. Saya baca Rabbana la tu'akhizna, saya baca sampai dekat Masjid Kota Damansara. Masya Allah, imam masih lagi berdoa tuan-tuan. Imam masih lagi berdoa. Kemudian lepas imam berdoa, saya ingat dapat doa imam ni, Masya Allah, masih ramai lagi lah jemaah dalam. Parking luar banyak penuh. Ni pun hari ni saya parking sana tuan-tuan, kat luar ni. Tak apa. Cuma bila saya dah sampai tu, saya letakkan, saya turunkan orang rumah saya dengan anak saya. Cuma nampak kat ujung sana ada seorang pakcik. Kenapa pakcik tu berdiri saja? Dia berdiri saja pakcik tu. Bila dia dah berdiri, saya sampai depan dia, Masya Allah, dia tahan saya terus. Bila dia tahan saya, dia kata nak parking sini katanya. Parking tempat penceramah. Saya cakap saya bukan penceramah pakcik. Dia kata tak apa, daripada tak ada orang parking, biarkan kau parking katanya. Masya Allah, saya dapat parking tu betul-betul depan pintu masjid. Bila saya tanya siapa pakcik itu, adalah jaga di situ. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan kita pun tak tahu manakah satu amalan yang Allah SWT terima, tetapi kita mengharapkan dalam ibadat kita, solat kita ini, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak ini kita lakukan dengan sepenuh ingatan, panduan dan perhatian kita, tumpuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermula dengan Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Segala yang kita lakukan itu ingat dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Samakan olehmu akan saf kamu kerana sembahyang, mudah-mudahan memberi rahmat akanmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika ia melihat akan cedera saf itu, maka menyuruh ia dengan membetul akan saf itu sekira-kira berbetulan bahu setengah makmum akan setengahnya, maknanya berbetulan bahu itu, maknanya saf yang lurus. Dan sunnah jangan takbir imam itu akan takbiratul ihram melainkan setelah selesai muazin daripada iqamahnya. Kalau muazin itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis saja iqamah muazin, barulah takbir imam mengangkat takbiratul ihram. Dalam hadis Nabi SAW menyebut, siapa yang dapat solat berjemaah sebanyak 40 waktu tanpa luput takbiratul ihramnya bersama takbiratul ihram imam, Masya Allah tuan-tuan. Saya pun banyak kali, kadang-kadang kita subuh pun kadang-kadang sampai 2 kali doa kunut tuan-tuan. Sebab apa? Kita sampai ke masjid, imam dah 1 rakaat, kita pun sambung lagi, kita ikut imam rakaat yang kedua, imam doa kunut, kita doa kunut. Kemudian imam duduk tahiyat akhir, duduk sama tahiyat imam salam, kita bangkit lagi untuk tambah 1 rakaat. Bila tambah 1 rakaat, kita kunut yang kedua tuan-tuan. Itu biasanya saya lah. Jadi dalam menyebut ini dia sebut siapa yang dapat solat 40 waktu dalam keadaan tidak luput ia takbiratul ihramnya bersama dengan takbiratul ihram imam. Maknanya kalau dia datang tu, Masya Allah, bersama dengan sahab imam Allahu Akbar, dan dia pun Allahu Akbar bersama imam. Dalam keadaan ini, Masya Allah, ada yang bertanya ketika mana mendapat takbiratul ihram bersama imam. Bermakna kalau imam itu Allahu Akbar, sekadar imam itu membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Barulah imam membaca surah Al-Fatihah. Maknanya lebih kurang kadar tu. Maknanya dapat imam selepas saja Allahu Akbar. Dan kadang rugi juga, itu dalam bab takbiratul ihram. Kadang rugi juga bila mana sampai-sampai tengok imam dah sujud. Yang pertama, ada di kalangan kita ni tak semualah tuan-tuan, bila mana dia tengok imam dah sujud, maknanya dia tunggu imam, dia masih berdiri kat atas tu. Dia betulkan bajunya, dia betulkan seluarnya dan seumpamanya, sebab dia nak biar imam bangkit, barulah dia takbiratul ihram bersama imam.
Kalau melihat situasi imam dah sujud tuan-tuan, pada rakaat yang pertama contohnya, bermakna kita sampai-sampai terus Allah Akbar, terus ikut perbuatan imam tersebut walaupun tidak mendapat rakaat, tetapi mudah-mudahan kita dapat ganjaran pahala ikut perbuatan imam. Dalam keadaan imam tengah sujud, ya, kita ikut walaupun kita tak dapat satu rakaat bersama imam, tetapi yang ruginya bila mana kita tunggu kejap imam dah bangkit, barulah dia mengangkat takbiratul ihram. Akan takbiratul ihram melainkan setelah selesai muazzin daripada iqamahnya. Dan insya-Allah kita akan masuk pada adab yang kedua. Adab ketika dalam sembahyang berjemaah itu ada 12 adab. Adab ketika dalam sembahyang berjemaah itu ada 12 adab. Maknanya tadi adab sebelum, maknanya sebelum itu mendudukkan shaf dalam keadaan kita melihat kedudukan makmum yang di belakang. Adab ketika dalam sembahyang berjemaah itu ada 12 adab. Yang pertama sunnah bagi imam berniat menjadi imam. Maknanya imam itu berniat menjadi imam supaya ia mendapat pahala berjemaah. Jikalau imam tidak berniat menjadi imam dan makmum di belakang berniat mengikut imam, maka sah sembahyang sekalian makmum itu. Maknanya kalau dalam sebut sunnah bagi imam berniat menjadi imam supaya ia mendapat pahala berjemaah. Tapi kalau dia kat depan tu dia Allah berniat imam, tuan-tuan, maknanya sah sembahyangnya tapi tidak mendapat pahala berjemaah. Jikalau tidak berniat menjadi imam dan makmum di belakang berniat mengikut imam, maka sah sembahyang sekalian makmum dan mereka mendapat pahala berjemaah, yang belakang imam. Dan sah juga sembahyang imam tetapi ia tidak mendapat pahala berjemaah. Kalau dalam solat dia disebut usalli fardhu zuhri, usalli fardhu subhi rak'ataini imaman ataupun makmuman, maknanya sunnah. Dan mereka mendapat pahala berjemaah. Dan sah juga sembahyang imam tetapi ia tidak mendapat pahala berjemaah. Adapun adapun sembahyang fardu Jumaat maka wajib. Ini dalam solat Jumaat. Maka dalam sembahyang fardu Jumaat maka wajib bagi imam berniat menjadi imam. Sebab kalau dia tidak niat menjadi imam, masya-Allah, ini dalam solat Jumaat. Maka dalam sembahyang fardu Jumaat maka wajib bagi imam berniat menjadi imam dan wajib bagi makmum berniat menjadi makmum. Usalli fardhu Jum'ati rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Usalli fardhu Jum'ati rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Sebab dikira, masya-Allah, tuan-tuan, dalam solat Jumaat ini kalau tak cukup 40, tuan-tuan, kalau tak cukup 40, ada 40 orang ngam-ngam, ada seorang tu tidak niat menjadi makmum, tuan-tuan, akan menjadi 39. Ini dalam bab solat Jumaat. Maka dalam solat Jumaat ini berbeza, tuan-tuan. Dalam situasi adapun sembahyang fardu Jumaat maka wajib bagi imam berniat menjadi imam dan wajib bagi makmum berniat menjadi makmum. Kemudian adab yang kedua, sunnah bagi imam itu bahawa menyaringkan akan suaranya pada ketika takbiratul ihram. Jangan imam slow saja. Pernah saya sembahyang, tuan-tuan, imam Allah, kita tak tahu imam berhenti kat mana, tuan-tuan. Dia bunyi Allah saja. Sepatutnya imam bunyilah Allahu Akbar, macam tu. Ini Allah di dalam yang bakinya dalam hati, tuan-tuan. Ini kita menyebut dalam rukun. Dalam rukun solat itu ada 13. Rukun solat itu ada 13. Masya-Allah, tuan-tuan. Bermakna dalam rukun 13 itu dibagi kepada 3 lagi, tuan-tuan. Rukun solat ada 13 dibagi lagi dalam 3. Yang pertama ada rukun qalbi. Rukun qalbi itu dalam hati, tuan-tuan. Dulu kita masa kecil-kecil, saya lah masa kecil-kecil, ini pun dalam hati juga, tuan. Dalam hati, semua dalam hati, tuan-tuan. Habis kita baca dalam hati. Cuma kita memahami dalam bab rukun itu dibahagikan kepada 13 rukun dalam rukun solat. Kalau kita nak ingat satu persatu, berniat, berdiri betul, takbiratul ihram, membaca Fatihah, berrukuk, dan itu, tuan-tuan, sampai ke salam, kita bahagikan kepada 3. Bermakna dalam rukun solat itu ada 13 dibahagikan kepada 3. Yang pertama qalbi. Qalbi itu adalah niat. Niat itu apa yang dilintaskan di dalam hati. Yang kita usalli fardhu zuhri, usalli fardhu subhi, itu adalah lafaz niat.
Tetapi niat ini adalah apa yang dilintaskan dalam hati kita, apa yang di dalam hati. Maknanya kalau kita datang pagi tadi, Masya Allah, memang kita berdiri untuk solat apa? Kita akan usalli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allah. Masa tu kita niat sahaja aku solat fardhu subuh 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia ada lafaz apa ni, qasad, ta'rid dan ta'yin. Qasad, ta'rid dan ta'yin. Itu dalam, kalau kita bahaskan dalam bab niat lah. Maknanya usalli qasad, ta'rid fardu dan ta'yin itu subuh. Sahaja aku salat fardu subuh. Kalau kita niatkan sahaja aku salat kepada Allah dalam lintasan hati kita, sahaja aku salat fardu subuh, itu dah memadai, tuan-tuan. Kalau kita nak sampai satu tahap, saya dulu pernah belajar, tuan-tuan, Masya Allah, ketika tak kira Allah Akbar, ketika nak mengangkat Allah sebelum habis tuan-tuan, sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat mengikut imam kerana Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang memadainya ada apa? Qasad, usalli, ta'rid, fardu. Ta'yin itu ditentukan solatnya. Sahaja aku solat fardu subuh, itu memadai. Kalau kita boleh sampai kepada itu pun tak jadi masalah, tuan-tuan. Maknanya ada qasad itu usalli, maknanya sahaja aku solat. Ta'rid itu maknanya yang fardu itu fardu. Kalau kita sunat lah. Ta'yin itu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak, ditentukan mana-mana solatnya. Maknanya disebut bahawa dalam keadaan menyebut itu dalam rukun solat itu 13, maknanya ada niat. Niat itu rukun qalbi. Kemudian kita lihat lagi daripada 13 itu kita ambil 5, tuan-tuan, yang dinyatakan sebagai rukun qauli. Qauli itu apa yang dilafazkan dengan lidah dan bibir kita dan didengar oleh diri kita, tuan-tuan. Kalau dia jadi imam, dia akan baca, akan mendengar kepada makmum sekalian makmum. Umpamanya disebut dalam 5 ini, yang pertama apa? Takbiratul ihram. Semalam kemarin saya ada ceramah di sekolah rendah. Saya cakap, tuan-tuan tengok ustaz angkat ni, Allahu Akbar. Ustaz angkat tangan pun tak sah katanya. Tuan-tuan, bermakna ini perbuatan ya. Tetapi yang dinyatakan kalimah Allahu Akbar jangan dipanjangkan alif, Allah, jangan dipanjangkan ba, bar, jangan dipanjangkan, jangan ditukar huruf qaf, kaf dengan qaf. Allahu Akbar, jadi Allah Maha Kubur. Itu dalam bab takbiratul ihram. Yang pertama takbir, lafaz takbiratul ihram, alif lam lam ha, alif kaf ba ra, makna kalimah lafaz takbiratul ihram. Yang kedua surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang empat membaca apa? Membaca selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Muhammad pun tak apa. Dan yang terakhirnya, yang kelima ini, lafaz salam, assalamu alaikum warahmatullah, maknanya sekurang-kurangnya assalamu alaikum. Contoh kalau fil alamin innaka hamidum majid, assalamu alaikum, terkentut kita, tuan-tuan. Kita saja yang boleh mendengar kentut kita, Masya Allah. Assalamu alaikum, tak sempat lagi nak ke sana, tuan-tuan. Sah ke tak sah sembahyangnya? Ya sah. Dah melafazkan kalimah tersebut. Maknanya kalau kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi, itu lebih lagi kepada kesempurnaannya. Cuma jangan Assalamualaikum dia boleh goyang-goyang tu, takut nanti lebih pergerakannya, khawatir akan mencederakan ataupun mengurangkan amalan ganjaran pahala, dan lebih khawatir lagi kalau ia menyebabkan batal solat kita. Dalam menyebut juga dalam solat ini ada tamak ninahnya. Maknanya kalau kita contoh macam ni, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita balik Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dalam keadaan kita dalam keadaan disebut rukun dalam bab solat. Disebut apa? Bahawa sunnah bagi imam itu bahawa ia menyaringkan akan suaranya pada ketika takbiratul ihram, dan pada ketika segala takbir yang di dalam sembahyang dinamakan sebagai takbir intiqalah, takbir perpindahan. Kita tengok, tuan-tuan, kadang-kadang ada satu tempat, kebetulan suatu masa itu saya solat pada saf yang belakang, saf yang keempat, kelima, saya tak nampak imam di depan, tuan-tuan. Cuma bila mana kita berada di belakang, kita akan mendengar kalimah imam itu, kalimah Allahu Akbar,
Contohlah imam ketika berdiri, tuan-tuan, imam berdiri, kemudian imam nak turun kepada apa? Kepada rukuk, imam akan Allahu Akbar. Kalau bar tu bermakna imam sudah sampai pada rukun berikutnya. Tetapi rupanya satu tempat itu, Masya Allah, saya pun tak tahu, tuan-tuan. Cuma saya tengok kiri kanan saya, kenapa orang masih tak rukuk lagi? Sebab kita tahu sebelah kita masa rakaat yang pertama, rupanya bila mana imam masih lagi Allahu Akbar, imam lain sini dalam pergerakannya. Macam tu. Tapi sepatutnya kalau imam yang menjadi imam di mana Allahu Akbar, imam sudah sampai pada rukun tu. Sami Allahu liman hamidah, dia dah berdiri tu. Kemudian daripada dia berdiri betul nak turun ke bawah tu Allahu Akbar, bar tu imam sudah sampai kepada tempat sujudnya. Rupa tempat tu bila mana tu imam kalau berdiri tu Allahu Akbar, imam masih lagi dalam perjalanan tu, tuan-tuan. Dan kebetulan kita berada di belakang, tuan-tuan. Kita tengok dalam kitab ni menyebut saya berada di belakang, kita tak nampak imam, cuma kita mendengar perkataan imam itu. Bermakna kalau kita menyebut Allahu Akbar, imam sudah rukuk. Sami Allahu liman hamidah, imam sudah berdiri untuk i'tidal. Allahu Akbar, imam sudah sampai kepada sujud. Rupanya di situ bila mana Allahu Akbar, imam masih lagi dalam perjalanan. Jadi bila mana kita dah mendengar bar itu, saya sudah sampai pada rukuk. Rupanya Masya Allah, pada kedua barulah kita tahu situasi tempat tersebut. Bila saya tanya pada sahabat saya yang di sana pun, dia kata memang di tempat di situ pun biasanya kalau imam ni lah Masya Allah tidak salah, tuan-tuan. Tetapi maknanya kita dah memahami sebab kita kena sedar juga, tuan-tuan, yang berada di belakang imam itu tidak semuanya yang boleh melihat. Kadang di belakang imam itu ada mereka yang buta, tuan-tuan. Sebabnya bila dia buta, dia tidak melihat pergerakan kiri dan kanan, tuan-tuan. Dia akan mendengar melalui pendengarannya. Kalau bar itu maknanya dia asal daripada rukuk. Maknanya jangan pula untuk rukuk itu Allahu Akbar jauh sangat. Sepatutnya rukuk betul, tetapi bar sangat tu rupanya dia jadi apa? Dia jadi sujud pula. Sudah macam mana dia dah sujud pula? Sebelah masih lagi rukuk. Macam mana situasi itu? Itu maknanya dia sebut takbir intiqalat ini, melihat pada situasi. Kalau bar maknanya sudah sampai pada situasi tersebut. Pada rakaat kedua baru saya dapat ikut dengan sebab tengok kiri kanan jemaah itu, Masya Allah, mungkin jemaah di situ, tuan-tuan. Dia dah tahu dah kalau imam tersebut habis saja semayang. Saya akui memang kita bukan kita sengaja nak mendahului, tapi tak adalah mendahului sengaja. Sebab kita mendengar Allahu Akbar tu, kita dah faham maknanya imam sudah sampai pada rukun tersebut. Ada seorang jemaah dia panggil saya, dia kata apa, dia tak, masa tu kebetulan saya tak pakai kopiah, tuan-tuan. Dia kata ni salah dia kata. Saya ceritakan, tuan-tuan, tapi tak apalah. Masya Allah, dalam situasi ini kita mendengar kalau mereka yang jadi imam, tuan-tuan, tuntutannya maknanya kalau dalam sebut takbir intiqalat ini dengan apa, ia sesuai dengan pergerakan perpindahan kepada rukun yang berikut supaya mudah diikuti akan dia oleh sekalian makmum. Apakah lagi kalau ada makmum yang buta. Tu makmum yang buta, dia akan mendengar kalimah tersebut. Telah menyebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Azkar halaman 48, amma baqi at-takbirat yani ghayra takbirat al-ihram fal mazhabu as-sahihu al-mukhtaru istihbabu maddiha ila ayyasila ila rukni allazi ba'daha. Artinya adapun takbir yang lain daripada takbiratul ihram, maka pendapat yang benar dan yang terpilih di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ialah sunnah dipanjangkan membacanya sehingga sampai kepada rukun yang berikutnya. Maknanya Allah tak ada, biasa daripada berdiri itu tak ada dua sangat, Allah maknanya kita memadailah kalau menjadi imam. Maknanya kalau mereka jadi imam ni kena faham dalam itu bukan dia berdiri tu Allahu Akbar tapi dia baru gerak lagi, tuan-tuan. Sebab di belakang kita ni tak semestinya ada yang siri 1, ada siri 2, ada siri 8, ada siri 9, ada siri 2, ada siri 4 dan 5. Maknanya ada yang pergerakannya agak laju. Cuma dari segi kita memahami bila makmum itu, bila mana takbir intiqalat ini
sampai kalimah bar itu sewajar, sepatutnya dan semestinya tuan-tuan. Imam sudah berada pada rukun tersebut. Umpama imam berdiri, dia nak rukuk, bila bar itu imam sudah sampai pada rukun rukuk. Kadang-kadang ada juga imam dia dah bergerak separuh, baru Allahu Akbar. Contoh dia bangun daripada apa? Dia bangun daripada sujud, dia dah boleh sebab Allahu Akbar, pun tak jadi masalah tuan-tuan. Bermakna tidaklah khawatir akan didahului pergerakannya oleh pergerakan makmum. Maknanya menyebut takbir intiqalat. Adapun takbir yang lain daripada takbiratul ihram, maka pendapat yang benar dan yang terpilih di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah taala ialah sunnah dipanjangkan membacanya sehingga sampai kepada rukun berikutnya. Maknanya dari segi ini apatah lagi kalau ditakdirkan blackout, baru ni pernah berlaku blackout tuan-tuan. Itu maknanya kalau yang berada, dia ada juga al-munabbih di belakang tu. Kalau mungkin di belakang tu tak dengar, maknanya yang di belakang sana menjadi untuk memudahkan makmum jemaah di belakang mendengar pergerakan imam tersebut. Tetapi dia pun selepas takbiratul ihram memang mungkin suara imam slow. Mungkin ada imam yang agak berusia dan dia tidak mampu untuk meninggikan suaranya. Oh, betul. Kalau dia masa tu mikrofon rosak ataupun masa tu blackout, betul, bermakna ada seorang menjadi munabbih, bukan semua tuan-tuan. Maknanya ada seorang dia akan suara kuat untuk memberikan kepada isyarat kepada makmum yang berada di belakangnya dalam situasi mungkin blackout dan seumpamanya. Tapi kalau semua slow, Masya Allah tuan-tuan, kita tak tahu pergerakan. Sebab apa? Bila mana Allah Akbar, biarlah pergerakan itu pergerakan yang sama dengan imam. Kemudian yang ketiga, sunnah bagi imam dan makmum itu memperlahankan akan doa iftitah dan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maknanya dia diperlahankan. Mana dengan juga doa iftitah. Doa iftitah ini Masya Allah tuan-tuan, kalau boleh kita baca pada setiap masa, pada setiap semayang. Kalau semayang sunat kita pun kita baca juga tuan-tuan. Kalau dalam apatah lagi dalam solat tarawih tuan-tuan. Sekarang dah Muharram tuan-tuan, nanti pejam celik dah sampai dah Ramadan. Rasanya baru Ramadan yang tahun lepas tuan-tuan. Bermakna bila dalam solat solat tarawih juga tuan-tuan, sebaiknya kalau boleh jangan ditinggalkan membaca doa iftitah tuan-tuan. Doa iftitah yang ringkas, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, cukup tuan-tuan. Maknanya kalau dibaca sampai habis tu pun dia tak jadi masalah. Kita nak cepat-cepat ni kadang-kadang terlalu cepat juga. Memanglah seronok cepat ni tuan. Ada tempat yang sembahyang tak sampai 10 minit boleh habis 20 rakaat. Memang penuh tuan-tuan. Dimaklumkan malam ni insya-Allah solat isyak kita, kalau mungkin di surau kita dimaklumkan malam ni datang beramai-ramai ya. Kita akan ada buat jamuan ayam panggang ke kambing panggang ke. Okey. Tetapi insya-Allah malam ni dimaklumkan untuk solat isyak, imam rakaat pertama akan baca surah Al-Baqarah tuan-tuan. 286 ayat, agak-agak nak datang tak nak ni. Imam akan baca surah Al-Baqarah 286 ayat, dan juga pada rakaat kedua imam akan baca surah Yasin 86 ayat tuan-tuan. Agak-agak nak datang tak datang tuan. Itu istilahnya apa? Istilahnya kita masya-Allah kalau melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan istilahnya apa, maknanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang dalam ibadat ini kita mengharapkan mudah-mudahan apa yang kadang bukan nak pilih imam membaca ataupun siapa imam yang di hadapan kita, tetapi dalam keadaan ini mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang buat qiyam. Kalau masa saya berada di Mesir, masya-Allah, dibuat qiyam pada pukul 12 malam tuan-tuan. Masjid yang Masjid Istiqamah tu di Giza tu, saya pernah pergi tu. 10 malam terakhir dia buat qiyamul lail. Pada 10 malam terakhir masya-Allah dia buat satu malam itu tuan-tuan, bermula 12 malam pukul 4.30 pagi habis. Dia buat 8 rakaat dengan membaca 3 juzuk Al-Quranul Karim. Cuma masa tu tak ada lagi WhatsApp, masa tu tak ada lagi handphone yang kita boleh ambil apa ni, di dalamnya ada Al-Quranul Karim. Dulu pegang Quran kecil, kadang-kadang bila mana imam baca sampai 1 juzuk tuan-tuan, mana kalau kita hafal alhamdulillah, tapi kalau kadang kita tak hafal, tak faham, masya-Allah, kita akan boleh pergi ke mana, ke sana ke sini. Tu maknanya imam membaca pada setiap malam 3 juzuk, maknanya habis 10 malam terakhir dalam Ramadan khatam Al-Quran.
Yang penting, Masya Allah tuan-tuan, ayat-ayat dalam Al-Quran ini merupakan mujizat yang besar kepada baginda Nabi SAW. Dan kita berazam, Masya Allah, mudah-mudahan dengan azam kita untuk kita sentiasa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan mereka membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali umpama khatam, pahala khatam Al-Quran. Siapa membaca Qul ya ayyuhal kafirun sebanyak 4 kali tuan-tuan, pahalanya seumpama khatam Al-Quran. Siapa membaca iza zulzilatil ardu zilzalaha, baca sebanyak 2 kali surah tersebut, pahalanya umpama khatam Al-Quran. Dan siapa membaca Yasin, surah Yasin sekali, umpama pahalanya khatam Al-Quran. Jangan sebut nanti, Ustaz saya dah khatam 50 kali, saya baca Qul huwallahu ahad, itu pahala pandai. Itu pahala. Itu maknanya kalau nak khatam tu daripada alif lam mim sampai las tuan. 604 muka surat, ada 30 juzuk. Maknanya kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Berazamlah kita dengan maknanya tahun lepas, tahun ini lebih baik dan akan datang lebih baik. Berazam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak berganjaran besar Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang maknanya membaca doa iftitah ini membacanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi kalau solat fardu kita sampailah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kepadanya membaca ta'awuz dan juga doa iftitah. Dan mudah-mudahan dengan membaca ta'awuz dan doa iftitah ini, Masya Allah, yang mana ganjarannya yang berganda-ganda si Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita masuk pada adab yang terakhir, adab yang keempat. Sunnah bagi imam itu menyaringkan suaranya pada ketika membaca Fatihah dan pada 2 surah rakaat subuh yang biasa kita bacalah. Dan pada rakaat yang pertama pada sembahyang maghrib dan isyak, pada 2 rakaat yang pertama pada sembahyang maghrib dan sembahyang isyak. Dan demikian lagi sunnah yang demikian itu bagi orang yang sembahyang bersendirian. Maknanya kalau sembahyang sendirian pun sunnah dibaca kuat, tapi kuat itu sekadar mendengar telinganya tuan-tuan, bukan dia jadi imam dia sembahyang seorang sendiri satu surah dengar tuan-tuan. Maknanya sunnah dia menyaringkan bacaan tersebut. Dan demikian lagi sunnah yang demikian itu bagi orang yang sembahyang bersendirian. Dan jangan membaca makmum di belakang imam itu melainkan Fatihah juga. Dan jika tiada mendengar makmum itu akan bacaan imamnya pada sembahyang yang nyaring kerana jauhnya atau pada sembahyang sir, maka sunnah makmum itu membaca surah. Maknanya kalau mungkin tak dengar, Masya Allah, mungkin panjang bacaannya, ataupun imam membaca ayat yang panjang tapi tak dengar, maknanya dibaca juga surah. Istilahnya apa tuan-tuan, bila mana kita melihat ada saktah itu, maknanya habis saja fatah imam, lepas imam membaca ini solat yang solat yang pada solat subuh, pada solat maghrib dan solat isyak, imam akan membaca Fatihah. Bila mana Allahu Akbar, imam akan membaca doa iftitah, kemudian imam membaca surah Al-Fatihah. Masa itu makmum di belakang mendengar bacaan surah Al-Fatihah imam. Waladhdallin. Yang amin ini kena muwafaqah, kena berserentak dengan imam. Kemudian imam berhenti sebentar ataupun memberikan ruang dan kepada makmum tadi untuk membaca Fatihah tuan-tuan. Bukan imam waladhdallin amin, imam terbaca surah tuan-tuan. Maknanya bagi ruang kepada makmum itu untuk membaca Fatihah. Bila mana imam membaca surah, ya, maknanya makmum tadi akan dapat mendengar bacaan surah imam. Maknanya dalam keadaan itu imam pada setiap rakaat imam dan makmum wajib membaca Fatihah. Maknanya kalau pada apatah lagi pada solat yang sir, pada solat yang sir itu pada rakaat pertama imam membaca Fatihah, makmum juga membaca Fatihah. Cuma dalam solat zuhur dan juga asar, kita pun tak tahu baca imam dan makmum sama ke tak sama dalam surahnya tuan-tuan. Maknanya dalam surah, cuma yang wajibnya dibaca surah Al-Fatihah tersebut. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat yang dibacakan itu adalah ayat-ayat yang sampai ke lubuk hati kita, Masya Allah. Dan mengharapkan, Masya Allah, yang saya sebut tadi tuan-tuan, bila menyebut 5 jari ini, mudah-mudahan kita rasa kurang tuan-tuan. Kalau kita subuh kita seorang, kita dah solat subuh 2 rakaat tetapi kita tidak berjemaah, kita rasa kurang. Dan apatah lagi kalau kita solat zuhur,
kalau saya macam semalam saya lewat tuan-tuan asar, saya ada mesyuarat lambat sikit sambil pukul 5 pun habis. Bila pukul 5 habis, Masya Allah, saya boleh pergi ke surau di tempat saya kerja tu, Masya Allah, tapi tak ada orang tuan-tuan. Maknanya kadang rugi. Saya biasa di sini saya akan cari surau Al-Falah tuan-tuan, surau di Pekan Banting tu. Di surau Pekan Banting tu insya-Allah ramai jemaah. Tetapi ada satu masa tuan-tuan, Masya Allah, bukan saya nak kata salah tuan-tuan, tapi rugi. Masya Allah, bila mana saya masuk dah rakaat, kita dapat satu rakaat bersama imam. Maknanya kita ada soft di belakang tu, maknanya semua makmum masbuk. Bila imam Assalamualaikum warahmatullahi, ada 4 orang 5 orang bangun tuan-tuan. Datang pula seorang jemaah, dia duduk sebelah kita orang ni tuan-tuan. Dia sembahyang asar seorang, tapi rugi. Apa salah kiranya dia cari untuk menjadi imam, sebab mereka yang solat seorang berjemaah 27 ganjarannya. Maknanya kita nak berlumba-lumba untuk mencari ganjaran yang berganda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita pun tak tahu manakah amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala terima. Tetapi kita mengharapkan mudah-mudahan segala amalan kita, solat kita, ibadat kita, baca Al-Quran kita, haji kita, umrah kita, Masya Allah tuan-tuan, haji pun dimaklumkan Masya Allah. Bagi mereka yang umur 65 tahun tuan-tuan, Ustaz saya umur saya 66 66 tahun depan, 65 tahun ni, tahun depan 66. Setahun je takkan tak boleh. Sihat walafiat lagi saya ni, boleh berlari lagi, boleh jogging daripada Kancung sampai ke Banting ke Kancung, boleh lagi. Tapi bila mana syarat-syarat itu, Masya Allah tuan-tuan, kita pun tak tahulah bila akan berakhirnya. Apatah lagi mereka yang usia 70, 80, 90 tuan-tuan, yang memang tak pernah sampai ke sana, Masya Allah. Rindunya untuk sampai ke Madinatul Munawwarah, rindunya kita untuk sampai ke Makkahul Mukarramah, Masya Allah tuan-tuan. Kalau mungkin boleh pergi dalam ibadah umrah, doa lah tuan-tuan. Umur 66 boleh pergi, 67 boleh pergi, 70 boleh pergi dengan syarat yang ditetapkan. Cuma kalau haji baru ni 65 ke atas tidak boleh. Memang kita sedih tuan-tuan. Memang kita sedih, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan niat kita, ya Allah, mudah-mudahan kami dipilih sebagai tetamu di Makkahul Mukarramah, kami diterima sebagai tetamu di Madinatul Munawwarah tuan-tuan. Cuma kita kena ingat lagi tuan-tuan, kita lebih sedih lagi kalau kita tidak dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita, matlamat kita yang pergi Mekah, Madinah, saya last pergi 1999 tuan-tuan. Boleh lagi cium Hajar Aswad, baru ni boleh dah, rasanya dah boleh dah. Masya Allah, dapat solat di depan Kaabah, dapat solat di depan makam baginda Nabi, dapat melihat makam baginda Nabi SAW, dapat duduk berdiri di depan Hajar Aswad, dapat berdiri di makam Nabi Ibrahim, dapat lihat tempat-tempatnya kelahiran baginda Nabi SAW. Bukan semata itu saja tuan-tuan, kelebihan mereka yang solat di Masjidil Haram berbeza 100,000, mereka yang solat di Masjidil Nabawi 1,000, Masya Allah. Siapa yang solat di Masjidil Aqsa, Masya Allah 500, dan kalimat itulah yang kita nak raih tuan-tuan. Cuma jangan balik nanti saya solat, Ustaz saya 10 hari dekat Mekah, Ustaz dia berkira saya dah solat subuh tu, Masya Allah berapa, 100,000 bermakna saya dah ilmu tanda tuan-tuan. Balik Malaysia solat juga subuh tuan-tuan. Dalam ibadat yang wajib ini kita kena ibadat sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam situasi kalau mungkin kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mungkin kita ditakdirkan memang tak dapat pergi, Masya Allah tuan-tuan, jangan tinggalkan solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq ini 2 rakaat. Dan nak masuk tuan-tuan, solat sunat isyraq ini yang dilakukan 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat isyraq kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah mana-mana surah, sama ada dibaca surah Alam Nashrah dengan Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil, ataupun Qul Ya Al-Kafirun, dan surah yang kedua Qul Huwallahu Ahad. Siapa yang solat isyraq tuan-tuan, ganjarannya seumpama melakukan ibadah haji dan umrah sempurna. Macam mana solat isyraq ini tuan-tuan, ada dalam kitab ini, Masya Allah tuan-tuan, kitab 40 hadis amalan sikit pahala berganda, dan mungkin banyak lagi kita menunjukkan solat sunat isyraq ini. Kalau kita tengok suatu syuruk pukul berapa, syuruk pukul 7 contoh.
Syuruk pukul 7, tambahkan lagi dalam 15 minit lebih kurang 7 suku. Kemudian 7 suku yang kedua sampai 7.30 itulah waktu solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq ni hanya 15 minit saja waktunya. Dan mereka yang dapat solat sunat isyraq itu ganjarannya seumpama melakukan ibadah haji dan umrah sempurna. Dan apatah lagi kalau kita dipilih sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita perlu ingat juga kita akan lebih sedih lagi tuan-tuan, masya-Allah, kalau kita tidak dipilih sebagai penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasanya cukuplah sekadar itu pada pagi ini. Mohon maaf di atas kelemahan dan kekurangan. Terima kasih di atas perhatian, dan mohon maaf di atas kelemahan diri ini yang pastinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala majlis kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat ganjaran yang berganda dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tidak lewat untuk menyebut salam Ma'al Hijrah 1444 Hijrah. Sekarang yang baik datangnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan kekurangan bisa sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillah.